Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda menonton di video channel YouTube saya sendiri. Jangan lupa komen, like and subscribe yang butang merah tu kan. Okay, insya-Allah kita akan mulakan tausiah ataupun nasihat diri saya juga dan pada anda semua. Dan insyaAllah walaupun di mana pun anda berada, insyaAllah kita sama-sama melakukanlah amalan kebaikan. Kita kena sentiasa melakukan amalan kebaikan di dunia ni. Sebab amalan kebaikan di dunia ni sangat mempengaruhi kita, kehidupan kita setelah kita mati nanti. Kita tak bernyawa lagi di dunia ni, kita tak bernafas lagi di dunia ni. Okey. Seperti mana yang anda tahu semua bahawa kita ni syurga, kalau kita nak kalau kita nak masuk syurga, kita dihiasi di keliling-keliling syurga tu benda yang nafsu tak suka. Dan kita kalau nak terjemus di dalam neraka sangat mudah. Sebabnya dikelilingi dengan neraka tu dengan benda yang nafsu suka. Kalau nak masuk syurga susah sangat. Sebab dikelilingi dengan benda yang nafsu tak suka. Contohnya macam bangun malam, nafsu tak suka kan, bangun malam. Kita kena menghadiri majlis ilmu, tu semua nafsu tak suka. Jadi kita sangat kena mujahadah ataupun kena betul-betul perjuangkan ataupun kita kena lawan lah nafsu kita. Banyak benda yang kita kena lawan dalam hidup ni. Kita kena lawan nafsu, kena lawan tabiat jahat kita, dan kita kena lawan syaitan yang sentiasa menghasut kita. Syaitan. Okey. Gatai pula dah. Okey, syaitan yang sentiasa menghasut kita. Okey, itu yang kita kena lawan dalam hidup ni. Okey. Baik. Itu yang kita tak terlepas daripada kita kena lawan syaitan. Okey, saya nak bawa pada anda semua kita menelusuri kehidupan di dunia ni untuk kita nak bawa bekalan ke alam akhirat yang kita bakal tempuh. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan dah dunia yang kita sudah tempuh dah, iaitu alam dia semua. Kita ni akan ada 4 alam. Yang pertamanya alam rahim. Kita berada di dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan lebih tu di dalam alam kandungan yang Allah Ta'ala pelihara. Yang Allah Ta'ala pelihara kita di dalam alam kandungan tu. Kita tak tahu macam mana keajaiban Tuhan yang Allah Ta'ala pelihara kita. Tiba-tiba alhamdulillah kita sempurna, cukup sifat, cukup panca indera semua. Kita bersyukur pada Allah, kita sampai ke dunia ni. Okay, kita berjaya dilahirkan, kita sampai ke dunia ni. Waktu tu Allah Ta'ala berikan sumber rezeki daripada ibu kita, menyalurkan kepada kita. Kita makan zat-zat itu kan. Tapi alhamdulillah dengan cukup panca indera, cukup sifat semua, mata, hidung, kepala semua, cukup sifat, kita lahir. Kita bersyukur, kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alam yang kedua yang kita perlu tempuh adalah alam dunia sekarang ni. Okey, alam dunia yang kita duduk sekarang ni semuanya kotoran. Contohnya kita makan jadi kotoran, betul tak? Kita kadang-kadang hidup kita bawa najis kan. Kita pergi mana-mana, kita kan dalam perut kita penuh dengan ni. Kalau kita makan, kita jadi kotoran. Jadi benda dalam dunia ni banyak benda yang kita terpaksa lalui, benda yang tak apa seronok lah. Kadang kalau kita tak makan, kita laparan. Kalau makan terlalu banyak, kenyang. Tetapi okey, itu alam yang kedua, alam yang penuh dengan ujian. Penuh, dan walaupun seaman-aman mana pun dia tetap akan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, hadirkan kepada dia ujian. Wali Allah ke, dia tuan Nabi ke, ataupun
Malaikat tak kena ujian lah. Okey. Ni jin ke apa ke, semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian. Dunia ni tempat ujian. Itu kita kena, kita kata kat diri kita, aku nak pergi tempat ni, sayang lah, kenapa aku masuk tempat ni, kalau aku tak masuk tempat ni, aku tak akan jadi kena ujian. Betul tak? Okey, kalau kenapa aku pergi ke tempat ni, kita kata pula kat orang ataupun kat kawan kita, kenapa kau ajak aku ke tempat ni, padahal kalau kau tak ajak aku ke tempat ni, aku takkan berlaku macam ni. Sedangkan kalau dia pergi tempat lain pula, akan ada ujian Allah di balik ujian macam seperti lain pula. Dan kita jangan menyalahi keadaan, yang menyalahi siapa pun, teman kita, ayah kita. Ayah kita kata kita akan balik ke negeri ni, negeri Perak ke ataupun Kelantan ke mana, kita tak mau tempat tu, kita nak duduk Kuala Lumpur. Padahal kita kata dia dah elok dah di situ. Kita tak tahu Allah Taala di sana lebih elok lagi, kita tak tahu. Ada Allah Taala bagi ujian, ada Allah bagi nikmat, kesenangan. Okey, ujian yang Allah Taala lalui kepada kita tak berpanjangan, dan ada kita minta pertolongan Allah, insya-Allah Allah Taala akan redakan ujian yang Allah Taala timpa kepada kita tu. Tapi kita kena ingat, ujian yang Allah Taala bagi kita untuk kita kembali kepada Allah. Kita doa, ya Allah Tuhanku, tolonglah atas ujian aku ni. Kita jangan biarkan kita menanggung ujian tu seorang-seorang. Kita kena minta pertolongan Tuhan. Okey, tu alam yang ketiga yang kita lalui. Dan alam yang alam rahim, alam dunia, alam kubur. Lima alam kubur, alam barzakh. Kita duduk di alam barzakh, menunggu alam akhirat. Sepanjang mana pun kita mati nanti, di alam barzakh tu kita akan menunggu alam akhirat. Dan amalan yang kita lakukan kat dunia ni, kebaikan, solat, puasa, solat sunat, sedekah, zakat, sembahyang, apa semua, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita masa kita di alam barzakh, alam akhirat. Okey, alam barzakh kita kena ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Okey, yang menanyakan amalan kita ketika kita di kubur. Kita tu memang semua tak terlepas. Okey, itu semua orang tak akan terlepas. Kita akan ditanya. Jadi kita nak buat apa-apa di dunia ni, kita kena ingat bahawa kita tak terlepas di dalam alam akhirat, dan alam akhirat dan alam barzakh. Okey, selepas alam barzakh yang kita lalui, alam kubur, kita kena pergi alam akhirat pula. Lepas tu ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Lah. Okey, kalau tersilap boleh komen untuk tegurkan saya. Kita pun manusia biasa yang tak terlepas dan terlupa. Dan kita akan pergi ke alam akhirat. Alam akhirat ni saya nak bawa kepada anda semua menyelusuri alam-alam ni. Kita akan pergi ke alam akhirat. Alam akhirat yang di sana dia ada mahkamah Rabbul Jalil. Waktu tu akan ada banyak kisah-kisah titian sirat. Ada yang titian tu rambut di belah 7. Rambut kita kan kecil. Kalau tali tangsi tu besar kan, tali tangsi boleh kan yang kita mancing ikan. Tapi tali tangsi ni, rambut kita kecil di belah tali tangsi, tapi di belah 7 yang ada dalam hadis. Okey, di belah 7. Dan macam mana keadaan kita lalu di situ kan? Ada orang lalu dengan kepala, ada lalu dengan kaki, ada lalu dengan sepantas kilat, ada lalu dengan lambat berapa ribu tahun baru akan sampai ke sana. Dan Rasulullah akan tunggu di sana. Dan orang pertama yang akan masuk syurga iaitu baginda kita, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kitalah manusia yang pertama masuk, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita,
akan buka pintu syurga. Orang pertama akan yang buka pintu syurga tu Nabi kita. Dia akan tunggu di titian sirat tu sahabat Nabi. Kalau perang, sahabat Nabi tanya Nabi, kalau aku mati, di manakah aku? Kalau aku mati syahid tu perang kerana Allah, fi jannah, di dalam syurga. Terus seorang sahabat Nabi ni buangkan tamar dia, terus ikut Nabi perang. Untuk Nabi perang sebab dia nak masuk syurga. Okey, dan sebelum peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bagi tahu sahabat, kalau kita tak jumpa kat dunia ni, kita akan jumpa di telaga Haud. Kerana selepas titian tu akan ada satu telaga Haud yang siapa minum air tu, air telaga Nabi tu, tak akan haus selama-lamanya. Jadi semua orang akan minum di situ setelah berjaya melintasi titian sirat, dan kita tak akan haus selama-lamanya. Okey, di situ ni saya nak cerita gambaran daripada alam rahim, dunia, alam barzah, alam akhirat. Jadi semua ada beberapa alam yang dalam pengamatan saya, iaitu alam rahim, alam, kalau ikut-ikut alam lain banyak lagi, macam alam jin, alam apa semua ni saya nak bagi tahu alam yang kita tempuh. Okey, alam di alam rahim ibu kita, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Okey, alam akhirat tu mengikut fasa-fasa yang banyak. Ada waktu tu tengah tunggu amalan yang peluh kita sampai ke pinggang, sampai tenggelam apa semua tu kan. Okey, itu. Okey, lepas tu kita berjaya terima buku amalan kita tu di tangan kanan ataupun tangan kiri. Kalau kita berjaya ambil buku amalan tu yang dicatat semua oleh malaikat kiri dan kanan kita, setiap kali kita dalam dunia ni dia akan catat. Buku tu tebal lah, buku tu kira yang dicatat lah semua, tak terlepas. Dan di sana akan ditayangkan di skrin apakah yang amalan yang kita buat semua. Waktu tu sangat malu lah kita kalau kita buat benda yang tak elok, akan ditayangkan di skrin, di macam monitor, macam kita boleh nampak semua. Daripada kita kecil kita boleh tengok sampai habis daripada kehidupan. Okey, orang hairan kan macam mana kehidupan tu, kan nak tayang tu pun kita hidup kan sama orang berapa puluh tahun kan. Tak, ni Allah Ta'ala di alam akhirat, apa yang tergambar di fikiran tak pernah terwujud, tak pernah ada. Contohnya kita bayangkan syurga macam ni, rupanya macam lain. Dan apa yang pernah kita fikir, macam ni kot rasanya, bukan, dia tak pernah ada. Dan apa yang kita sebut tak pernah lagi terbayang oleh makhluk fikiran semua, seluruh orang dulu sampai sekarang, sampai alam ni tak ada, alam ni ada selepas tu fikiran macam ni kot syurga, macam ni kot. Macam orang Kristian dia panjang syurga dia orang macam lain, paradise dia orang macam lain pula kan. Ni pandang semua tak pernah terwujud lagi, tak pernah, maksudnya benda syurga tu terwujud tapi tak pernah akan terlintas di kepala otak kita, dan akan berlaku di akhirat seperti itu, dan tak pernah itu. Cumanya yang kita diceritakan oleh hadis ataupun Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran gambaran macam rambut di belah tujuh, kita tak tahu macam mana, tapi dah kita diceritakan macam tu. Okey, nanti ke akhirat baru kita tahu. Tapi kita kena intabih, kena bersedia di dalam dunia ni. Itu sebab dalam dunia yang kita berada sekarang, kita nak, sekarang ni banyak di media sosial. Sekarang ni ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada semua. TV, ada semua. Zaman dulu tak ada TV, tak ada apa-apa kan. Sekarang ni fitnah meluas. Jadi kalau seorang tu dia cuba, lepas tu boleh tulis website, tulis kata ke orang ni, kata ke. Jadi orang yang ada ilmu untuk akhirat, ilmu, dan dia ada iman untuk jaga untuk akhirat,
untuk alam yang dia akan tempuh di alam barzakh, alam kubur nanti, yang dia akan ditanya dan dia akan ingat. Kadang kita terlupa, kata ada malaikat tengah tulis, kita duk type lagi dalam WhatsApp, dalam benda-benda tak elok. Jadi itu sebab ulama-ulama dia tak akan kutuk orang, dia bila nak kata dia akan fikir. Dan kalau seandainya tiba-tiba ada ulama kata, lawan kata macam tu, dan kita jangan fikir, kenapa dia ni teruk dia. Jangan, kita relax lah. Kita jangan cakap apa-apa, diam. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku. Kita diam lah. Contoh dia, kenapa dia teruk sangat? Okey, mungkin cara pembawakan dia lain, tapi kita diam. Dari sudut kita jangan buat benda macam tu. Kita jangan kata, lepas tu kena sekarang ni kan ada banyak orang panggil apa, react untuk tengok cerita, tengok video ustaz ni, komen, lepas tu kutuk ustaz ni, pam sebab dia kita menganggap kata kita lebih ilmu, kita lebih pandai lagi, lebih lagi. Okay, mungkin kita nak tegur, tapi teguris hati ustaz tu dan dia tersebar benda buruk dia. Kan? Kita singkapkan nanti Allah Taala, satu hari nanti Allah Taala singkapkan keburukan kita pula. Kita buat tak elok, tiba kena lagi macam tu lagi. Orang singkapkan. Benda-benda tu tak akan terlepas oleh Allah. Di dunia ni akan terlepas, di akhirat atau dalam barzakh kita tak akan terlepas benda tu. Jadi kita nak lalu satu tempat, macam kita nak lalu dalam dunia ni, kita nak buat satu benda, kita kena fikir dan kita kena ingat bahawa kita tak terlepas daripada dua malaikat akan catat amalan ni dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Contoh kita nak tulis sesuatu di Facebook, di Instagram, kita nak komen artis ni lah apa semua, kita kena fikir loh, aku tak payah tulis lah, padam balik. Ataupun sekarang ni di WhatsApp banyak status cerita keluarga, cerita, lepas tu keluarga dia pula tahu, ni sampai keluarga orang lain tahu kisah dia, dia kena ni, dia kena apa, dia ni macam ni, sampai dia tahu. Jadi orang panggil apa, kita nak tulis ataupun nak, sekarang ni semua media, semua alat elektronik, media elektronik dah tahu, dah macam tersebar luas. Zaman 20-an, zaman Piramli tu, mana ada Facebook, baru-baru lagi Facebook, Instagram, dulu ada Friendster kan. Nak kira kita nak kenal kawan, macam nak sembang dengan kawan tu, nak sembang, terpaksa sembang jumpa kan, tak pernah ada lagi. Telefon tu pun susah, telefon yang besar dekat rumah, dekat telefon rumah, nak telefon kawan-kawan yang jauh tu pun sekejap sebab makan bil elektrik, guna bil elektrik pula, guna bil. Jadi nanti ayah marah, mak marah. Tapi sekarang mudah, WhatsApp kiranya. Lepas tu kita sebarkan benda tak elok di dalam Instagram, cerita ni, cerita makan di tempat ni, cerita banyak tempat, dan kita boleh kawan sampai ribuan, jutaan orang. Padahal orang tak kenal pun sebelum ni, tapi jutaan orang tahu, dia ni kisah ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Dan semua, dan orang panggil orang yang biasa-biasa saja duduk kat rumah, duduk di mana. Dulu orang yang terkenal macam Piramli kan, kita kenal, orang terkenal yang dia orang tahu kisah hidup dia macam ni. Tapi ni orang suri rumah, kita tahu kisah dia. Kita tahu kisah dia di rumah tu macam mana, di sini, di situ. Dia akan cerita semua. Benda ni dipanggil fitnah yang dah tersebar dah. Maksudnya fitnah akhir zaman yang tersebar, dan sangat kena berhati-hati di dalam media sosial sekarang ni, ataupun alat-alat media ni. Kita benda tu sebenarnya macam kita berkawan lah. Okey, kalau tiba-tiba kita tulis satu page, satu status tu, tiba orang lelaki pun tengok tu, macam kita tengah berkomunikasi dengan orang lelaki tu, padahal tak elok benda-benda macam tu kan. Buat apa kita nak singkatkan? Kalau dia tulis benda yang tak elok, dia orang lelaki tu pun tengok.
Lepas tu orang lelaki tu pun sebab lelaki orang lain. Padahal macam dia dah kawan dengan orang lelaki tu. Faham tak maksud saya? Okey. Jadi tu sebab kalau kita dah kongsi, kalau kita kongsi benda baik, kalau kita kongsi tazkirah, saya cuba buat macam ni lah, tazkirah ataupun sampaikan ingatan untuk diri saya juga lah. Yang mana yang kita dah pernah belajar, kita cuba merealisasikan lah. Saya akan cuba buat macam tu lah. Okey, cukup dari sudut tuan. Saya nak banyak pula membebel dari di situ. Jadi saya nak bagi anda nampak kan semua kan. Okey, itu luan. InsyaAllah kita cuba buat keluarga kita ataupun orang yang dekat-dekat kita mengenali dan suka ke alam kebaikan di alam akhirat, untuk nak menuju kita ke akhirat. Okey. Dan selepas tu dah kita berada di alam akhirat, dah settle dah orang mengipak, dan kita berjaya masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat yang di akhirat nanti, nikmat yang paling besar dan paling indah, paling hebat, iaitu memandang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ni kita tak boleh dan tak akan boleh pun memandang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. InsyaAllah itu yang saya nak gambarkan kepada anda semua. Kita kena berhati-hati di dunia yang kita duduk ni, dan dunia yang kita duduk sekarang ni penuh dengan ujian. Okey, sekarang ni banyak ustaz-ustaz yang sudah menyampaikan di dalam media sosial, di dalam YouTube sendiri. Banyak ustaz-ustaz yang sampai, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Rizam, banyak Ustaz Azhar Idrus, banyak yang telah berdakwah, menyampaikan kepada anda, pendakwah cuba sampaikan kepada anda semua. Jadi kita ikut lah. Lepas tu kita kena ambil perhatian lah, macam catik. Okey, satu benda lagi, kita jangan tinggalkan majlis ilmu, majlis memperingati ataupun untuk mengingatkan kita untuk nak meniti dalam kehidupan. Okey, satu lagi, di dalam dunia ni yang kita lalui ni, kan saya masuk kelas semalam, ustaz tu bagi tahu, dia cakap, kan saya datang lewat kan, terlewat sikit kan. So dia cakap, dunia ni kalau kita kejar tak habis-habis. Dia tetap macam tu. Kita bangun pagi macam tu, pergi ke sini. Tapi kita kena pergi ke taman syurga, macam kita pergi ke alam akhirat lah. Okey. Kalau di orang panggil apa? Majlis agama ni, taman-taman syurga. Okey, anda yang tengok sekarang ni, tak semua ustaz-ustaz dia akan menceritakan benda yang orang panggil apa? Sekarang ni dalam 2022 ni, tahun 2022, tuan-tuan guru ataupun ustaz-ustaz pendakwah ataupun sebagainya, dia tak akan ceritakan dalam media sosial seperti ni, benda rahsia. Jadi kalau anda nak lihat benda rahsia, kalau nak betul-betul orang panggil apa, benda rahsia apa ni, benda rahsia akhirat, sebabnya kalau dicuba cakap di dalam media sosial ni, ada boleh cakap, ada yang ustaz lepaskan cakap macam tu, ada ustaz tak lepaskan cakap di media sosial yang anda lihat sekarang ni. Sebabnya, contoh, kalau dia mencerita tentang orang panggil apa, satu amalan, ada benda, tapi amalan tu mungkin di pihak lain mengatakan hak tu tak betul apa semua. Jadi kalau dia nak sampaikan kepada itu, kalau anda tengok di YouTube, dia akan potong situ, dia akan potong. Lepas tu, zaman sekarang ramai orang panggil apa,
ramai pendakwah dari fahaman yang lain. Jadi kalau fahaman ahli sunnah, semua mengaku ahli sunnah, semua orang, semua pendakwah dia akan mengaku ahli sunnah, hatta walaupun Syiah sekalipun dia akan mengaku dia ahli sunnah. Jadi siapakah ahli sunnah yang betul, yang Nabi kata 73 puak yang takkan tersesat, hanya satu je yang berjaya kan. Okey, siapa yang betul? Tapi kita akui, kita yang meyakini guru-guru kita yang betul. Kita kena betul-betul yang tiqat betul, guru kita betul. Yang tiqat tu pegangan hati kita, guru kita betul. Jangan tersilap pergi pilih guru, pergi pilih guru. Okey, kita di YouTube ataupun di video yang macam-macam ni, Instagram, hanya sedikit sangat ilmu yang kita dapat. Tapi kalau macam kita kuliah, saya tengok dalam YouTube kan, ada Zone Kuliah, ada Abdul Rahman TV, Ar-Rahman TV, ada Abu Khadijah, ada banyak ustaz-ustaz di situ. Ada Unais. Ustaz yang orang panggil apa? Yang orang panggil, bila saya sebut ustaz ni, lagi ada pihak-pihak lain yang macam tembak kita kan. Oh, kami tak betul ustaz, kami macam mana, kami pendakwah macam tu kan. Tak apalah. Dia ada channel ajaran yang fahaman lain, dan ada ajaran yang sesat, ada ajaran lain, kita tak tahu mana ajaran betul. Yang saya dah bagi tahu sebelum ni, video sebelum ni, iaitu kita kena cari ilmu untuk mencari ilmu yang melihat adakah fahaman ni betul tak? Fahaman ni betul tak? Dengan apa? Dengan ilmu yang saya cakap. Jadi dalam YouTube ni sebagai pembuka jalan sahaja. Tapi anda kena pergi masjid, yang cari guru yang betul-betul mengajar di masjid. Kamu nak tahu tak? Anda nak tahu yang anda telah melihat saya? Di masjid, ustaz yang ceramah, kalau tengok di dalam YouTube, anda boleh kata, kamu boleh kata, tak apa, kami hanya tengok sekarang ni ada media hebat lah di dalam YouTube, kami boleh tengok di dalam YouTube lah. Sebenarnya saya sendiri YouTuber, mengaku kata YouTuber kan. Tak. Mungkin saya edit video pasal sendiri. Tim yang edit video ustaz-ustaz ni, bukan maksud saya nak mempelekehkan. Dia akan ambil part ustaz cerita yang elok, bukan maksud tak elok. Maksudnya kalau viral, kalau pihak yang fahaman lain dengar, dia macam nak hantam ustaz tu. Jadi benda tu tim edit media dia akan padam cantum. Jadi kita tak tahu di situ, dan orang akan komen, kenapa video ni potong? Sebab hari tu contoh Ustaz Habib Novel contoh, boleh jumpa Rasulullah dengan cara amalan ni. Ada puak yang tentu macam fahaman lain akan tembak, kenapa? Tu dah tersebar video tu, dan dia cerita tu betul. Tapi kalau tak mau viral benda tu, benda orang agama ni, dia akan jaga benda tu, dan dia akan potong part tu dia potong, dia sambung, nampak video jadi tenang, elok semua. Kita perasan tak video semua tenang, elok? Saya nak bagi tahu anda semua, video yang saya buat sebelum ni, iaitu saya pergi buat haji dengan solawat. Banyak saya potong, bukan sebab apa, saya takut ada pihak-pihak lain yang menggunakan video saya tu, jadikan benda tu benda tak elok, benda tu jadi viral benda lain lah. Dan kita bukan tak mau viral, bila viral tu kita dapat duit banyak kan dari situ. Tapi ada keburukan yang saya kata tadi lah, kita nak bawa ke alam barzakh, nak bawa kepada alam akhirat. Jadi kita kena, ustaz-ustaz ni dia akan jaga benda tu, dia tak akan dapat. Jadi saya nak bagi tahu anda semua bahawa kalau kita nak belajar, bukan hanya sekadar di video YouTube ni. Video YouTube ni kena tengok juga, tapi hanya secebis ataupun sedikit permulaan, mukadimah, yang kita nak kena pergi belajar lagi. Kita pergi cari guru. Kalau nak bagus lagi, kita cari guru yang boleh dia mengajar kitab. Macam kita ambil satu kitab kan, contoh kan, kita ambil satu kitab
yang boleh tak engkau Tok Guru ajar saya sampai habis kitab ni, ataupun kita follow di pondok dia ataupun di tempat pengajian yang dia ngaji tu sampai habis. Sebabnya orang sekarang, saya tak ingat saya datang Yaman ke sebelum saya datang Yaman saya rasa saya tak pernah datang Yaman ke waktu tu. Saya pergi ke Kuala Lumpur, jumpa seorang kawan. Kebetulan saya pergi ke Shah Alam dengan seorang kawan nama dia Helmi, kawan baik, insyaAllah kalau dia nonton video ni kan. Dia masa tu kami di Shah Alam. Kalau saya pergi ziarah, saya tak ingat sebab apa saya pergi ke Shah Alam. Saya pergi ke Shah Alam tu, tiba-tiba saya pergi dengan seorang kawan nama dia Helmi yang kalau dia menonton video ni, tak apalah, kami jumpa seorang ulama hebat lah. Terkejut saya waktu tu. Saya solat di Masjid Besar Shah Alam, masjid apa saya tak ingat tapi saya solat di situ, tiba-tiba ada poster besar, banner besar daripada Tuan Guru Harun Din. Tuan Guru Harun Din ni dia akan buat tausiah di situ ataupun buat pengajian agama. Dia mengajak kitab yang dia karang sendiri. Kitab tu yang dia karang. Lepas tu eksklusif lah tempat dia masuk. Tapi saya minat tu, ni Ustaz Harun Din kan. Saya terus masuk dalam majlis dia tu. Tapi kira dia percuma, tapi tak ramai datang sangat, macam 40 orang atau sikit lah. Dia ada buat satu slot dalam masjid tu, tapi di dalam dewan mana tak tahu kan. Tapi di sikit je dia punya majlis tu. Tapi saya masuk situ, masuk dengan kawan kan, dengar. Lepas tu kitab tu saya ikuti, kitab Syekh Harun Din tu. Saya lupa kitab apa, tapi dalam tu dia ada kitab bab zakat ke ataupun bab faraid lah, bab macam orang panggil apa, bab harta pusaka kan. Okey, harta pusaka untuk kita tahu mewarisi harta pusaka ni apa, orang yang layak dapat harta pusaka apa semua tu kan. Tak silap zakat ke harta pusaka tak ingat. Lepas tu Ustaz Harun Din, sebab dia tengok orang ramai tu banyak yang macam datang situ bukan nak belajar. Dia datang tu macam saja-saja dengar jadi dia nak bagi macam pengajian dia gempak. Dia tak akan mengajar bab zakat ataupun bab faraid. Bab tu kan bab sulit, susah. Jadi dia kata okey, kita akan langkau sikit lah, ataupun kita akan berpindah kepada 5 muka surat depan bab bagaimanakah alam akhirat. Orang kan suka dengar alam akhirat, cerita Nabi, benda-benda tu kan, apa cerita-cerita tu kan sentiasa ada orang lain dah kuliah, ataupun Ustaz Auni pun ada begitu cerita apa semua tu kan. Tu benda yang hawa telinga dengar, seronok je dengar tu. Macam ni indah, syurga apa semua dia khayalan. Tapi ilmu-ilmu lain yang macam ilmu bab zakat, bab faraid, bab rumah tangga apa semua tu, ataupun ada yang dalam-dalam tak dicerita. Sebab benda tu macam benda macam kalau cerita lagi macam sangkut. Okey, contoh pasal bab solat, kena solat, ada yang orang panggil apa, ada dalam bab ilmu lurah, ilmu orang malah dengar cerita tu macam ni ustaz ni cerita apa, aduh boring lah, macam tu orang boring. Jadi kalau anda penggemar nak betul-betul dapatkan ilmu, kalau di situ tak dapat lah, macam boleh lah sekadar dah langkau. Sepatutnya disambung terus kitab tu. Dan Syekh Harun Din tu boleh cerita story semua, tapi dia tengok keadaan tu saya pun tengok sendiri, tengok tak apa, dia teruskan. Tapi habis lah sampai selesai. Tapi hanya dalam berapa minit tu, dalam sejam tu kot dah habis. Kami pun balik. Kebetulan ada itu kami tunggu. Okey, tu saya nak cerita pada anda semua. Kalau nak dapatkan ilmu, bukan sekadar dengan video ni je. Kamu kena pergi satu tempat yang orang betul. Tapi sebenarnya saya tahu kamu semua mesti tak sempat lah. Sebab kadang jadi driver lori, mana nak sempat nak cari ke anak-anak duit wang je untuk nak biaya hidup, tiba tak sempat pergi masjid tempat. Tapi kita kena sempatkan diri kita untuk pergi masjid, untuk cari waktu kosong untuk kita belajar dengan guru ni yang betul-betul. Lepas tu ataupun kita pergi minta dengan kawan-kawan kita balik pondok, ataupun tolonglah habiskan kitab ni. Kita mengaji menadah kitab ni, ataupun panggil ustaz mana datang belajar rumah, mengajar kat rumah kita.
duduk ngajar, kita bertirai untuk isteri dan anak-anak perempuan kan. Tu ngajar. Sampai habiskan kitab untuk kita berilmu, kita tahu. Dan benda tu penting dekat kita lalui fasa akhir zaman sekarang ni. Okey. Itulah. Dan banyak orang tak nampak benda-benda macam tu. Okey, saya rasa video saya setakat tu je. InsyaAllah di lain waktu, di kesempatan lain, InsyaAllah kita sama-sama saling menasihati lagi kan, untuk diri saya juga dan anda semua. Dan saya buat video contohan, saya buat video kan, tak semua saya akan bagi sampai kat sini. Dan okey, satu lagi Habib Novel. Habib Novel dia ada channel YouTube dia. Tapi dia ada channel YouTube yang tersendiri, dia kena berbayar. Tapi yang tu untuk mungkin benda rahsia-rahsia yang dia akan contoh, dan orang yang bayar tu mungkin orang yang betul-betul yang ahli sunnah wal jamaah dan yang betul-betul nak ambil ilmu dia. Orang nak bayar mesti nak ambil ilmu yang betul-betul dia. Jadi benda tu yang macam channel-channel macam tu yang betul berbayar dan betul yang dia akan sampaikan ilmu dia tu, tu kita kena ambil tu. Kita kena ikuti macam tu. Itulah yang saya nak ceritakan kepada anda. Dan macam saya sendiri kan, saya pergi belajar di pondok ataupun belajar di mana-mana, ikuti ustaz tu, dia cerita dari kitab muka surat awal sampai muka surat akhir, last. Macam tu lah yang sebetulnya kita belajar. Takkan kita ambil sikit, jatuh sikit ni. Jadi kita jadi macam orang, tu dipanggil istilah orang awam. Kita kena keluar daripada istilah orang awam, kita kena jadi orang yang berilmu, cari ilmu. Memang kita tak minat pun, tak minat sangat kan, tapi benda ni yang kita nak cari sebab kita nak nampung ke alam akhirat. Okey, so sekadar tu lah video yang saya buat, dan saya minta maaf seandainya saya ada salah silap dalam ucapan saya, dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share video ni kepada orang yang lain yang boleh dapat manfaat. Assalamualaikum.